Pak Long masih menceritakan tentang anak-anak ayam yang Pak Long tetahkan sendiri dari kebun Abah. Waktu pagi Pak Long nak pergi sekolah, Pak Long memang tutup macam ni. Dari malam sampai ke pagi. Balik sekolah, barulah kita buka. Sebab waktu ni dah mula panas, jadi Pak Long buka macam ni. Pak Long ada 4 brother dan setiap brother ni adalah umur yang berlainan lah. Untuk yang ni, apa tengok, kita akan campur dengan ni sebab hak ni dia besar sikit. Yang ni lagi besar dan dalam ni ada satu lagi yang besar. Cik, mari kita cerita pasal anak ayam ni. Ada sedikit kekilafan lah dalam episod semalam tu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua cik-cik Pak Long. Apa khabar cik semua? Terima kasih banyak-banyak kerana pemai tengok di channel Kebun Abah. Pak Long baru saja balik sekolah. Hari ni hari Jumaat. Kita balik awal sikit. 12 suku Pak Long dah sampai ke rumah. Cik, dalam episod yang lepas, Pak Long cerita tentang Pak Long buat pemilihan anak ayam yang body asalnya ataupun anak ayam yang umur 2 minggu tu macam body jantan. Pak Long bawa balik ke Kedah dan di Kedah dia membesar sebagai seekor betina dan Pak Long balik semula ke Pahang, terbukti dia memang betina. Cik, macam mana Pak Long pilih? Pak Long cerita dalam episod yang lepas. Untuk episod yang lepas tu, Pak Long dapat pelbagai feedback lah. Ada orang yang tulis komen dalam ruangan komen di YouTube Pak Long. Ada juga yang hantar mesej personal kepada Pak Long. Menegur Pak Long, ini salah ni Pak Long. Bukan Pak Long, bukan macam ni. Yang ni macam ni, yang ni macam ni. So, dalam episod ni, kita nak buat sedikit pencerahan. Mungkin Pak Long boleh rujuk kepada otai-otai yang ada di Malaysia ni tentang pemilihan. Macam mana mereka pilih anak ayam untuk menentukan yang tu jantan ataupun yang tu betina. Mari Pak Long terangkan dengan lebih lanjut. Pak Long nak ambil anak-anak ayam Pak Long yang ada di sini untuk nak membezakan jantan ataupun betina. Minta maaf cik, kadang-kadang kamera tu cerah, kadang-kadang kamera tu gelap. Sebab di belakang sana tu cerah. Cik, Pak Long tunjuk 2 jenis sayap yang ada. Dia gelap pula dah. Sayap yang pertama, cik. Pak Long tunjukkan apa? Sayap yang pertama. Pak Long tunjukkan apa? Itu sayap yang pertama macam ni. Nampak dah cik? Oh, tak apa nak nampak dah cik. Pak Long ambil kamera, kita suluh dengan lebih jelas lagi nah. Sat nah. Okey cik, di sini. Pak Long buka sikit bulu ayam dia tu. Bulu kepak dia tu. Ini sebenarnya dia double layer ni. Nampak tak? Layer pertama yang rendah sikit. Kemudian layer yang kedua tu dia panjang sikit. Ada double layer macam tu. Dan dia tidaklah satu curve. Anak ayam ni dia lambat tumbuh bulu. Kita tengok bahagian ekor. Bahagian ekornya bulat macam tu. Dia tak ada apa? Tak ada bulu di bahagian ekor dia tu. Bulu yang macam ni. Ni macam ni. Banding dengan yang ni. Nampak? Ada double layer atas dan bawah. Yang ni bulu dia lebih panjang ataupun lebih besar daripada yang tadi. Umur dia sama saja. Pak Long pun tak mau cakap yang ni jantan ke betina. Apa yang berlaku dalam episod lepas, Pak Long terangkan tentang pemilihan anak ayam jantan dan betina berdasarkan bulu kepak. Pak Long tunjuklah yang orang India tu buat. Ni. Pak Long letak hampa di sini supaya Pak Long senanglah cerah sikit. Tripod tak ada di kebun. Cik, mungkin video ni pendek saja. Cuma Pak Long nak buat sedikit penerangan tentang apa yang ada dalam episod lepas. Siapa yang tengok episod lepas dia tahu. Pak Long letakkan gambar yang berasal dari India. Orang India tu buat satu YouTube. Dia tunjuk pada kita macam mana dia memilih ayam tu jantan atau betina. Kalau hampa tengok ni, yang ni dia tunjuk jantan. Jantan nampak tak? Ada double layer macam tu. Dan di bahagian punggung dia tu di change je. Yang ni betina, di bahagian hujung punggung dia tu ada macam tumbuh sikit. Ni. Ni. Pak Long memang pilih macam ni. Ayam yang jantan macam ni.
dia dia ada lekuk sikit. Kalau yang betina tu dia terus saja macam tu. Ini Pak Long tunjukkan supaya senang faham. Pak Long setuju dengan video dari India tu, tapi ramai yang komen kepada Pak Long, yang hantar mesej kepada Pak Long silap Pak Long silap. Dan dia bagi satu gambar daripada otai peternak di Malaysia ni pada Pak Long. Jadi gambar tu dia tidak sama dengan gambar Pak Long terangkan dalam video tu. Okey. Apa tindakan Pak Long? Pak Long kenal penternak tu, dan Pak Long tahu daripada siapa dia ambil gambar tu. Jadi lah ni Pak Long dengan penternak A ni ada link dan ada saling juga WhatsApp, saling juga telefon. Dan dengan penternak B ni otai juga, ada juga link dan saling juga telefon. Jadi Pak Long ambil keputusan untuk tanya orang A dulu. Okey, Pak Long tak mau sebut siapa dia A, siapa dia B. Mungkin hampa tahu, tapi hampa tolong jangan mentionkan. Dan Pak Long tak nak salahkan siapa-siapa. Pak Long dah jadi macam orang tengah, orang yang tersepit. Dan Pak Long nak tahu pendapat A ni macam mana, pendapat B ni macam mana. Pak Long WhatsApp dulu A. Pak Long WhatsApp A, Pak Long tanya, betul kan ni gambar ni kan? Dia pun tunjuk, kata okey macam ni, yang dia punya dia buat. Jadi macam ni pendapat dia. Dan pada masa yang sama, Pak Long juga pergi ke otai B ni menggunakan gambar yang sama, tapi dia telah edit gambar tu dan dia tukar yang hak tu jantan, yang ni betina. Jadi dah ada satu percanggahan ataupun perbezaan di antara otai A. Pak Long namakan otai A, orang lama A dan orang lama B. Jadi Pak Long pun pening kepala. Macam mana ni? Pak Long sebenarnya Pak Long mengikut cara yang Pak Long buat dalam video yang semalam tu. Video 1498 kalau tak salah Pak Long. Yang ni yang Pak tengok ni 1499. Okey, cek. Apa yang boleh Pak Long buat ialah Pak Long meminta penerangan daripada orang lama A ni dulu. Orang lama A menerangkan macam ni. Pak Long terima. Kemudian Pak Long juga meminta penerangan daripada B. Yang B ni dia call terus Pak Long. Dia call, dia cakap macam ni. Okey. Lah ni Pak Long mendapat dua feedback yang berlainan. Jadi dua feedback yang berlainan ni akan menyusahkan Pak Long, ataupun Pak Long tak dapat nak buat keputusan yang mana satu. Sedangkan selama ni Pak Long mengikut si pendapat sebelah sini. Bukan Pak Long ikut pendapat dia, Pak Long ikut cara-cara yang kebetulan sama macam B tadi ni. Pak Long tengok balik. Bila tengok balik tadi, Pak Long merasakan hak B ni lebih accurate lah daripada Pak Long. Manakala A ni terlari sikit. Dan Pak Long minta tolong salah seorang daripada mereka ni untuk nak menentukan macam mana sayap tu jantan ataupun sayap tu betina. Apa kata kita pergi tengok ataupun cuba tengok ayam Lohman Brown. Sebab ayam Lohman Brown yang dijual di pasaran ni semuanya betina. Kita tengok ayam Lohman Brown, kita tengok kepak dia jadi lagu mana. Pak Long tunggu lama macam tu. Dia tak menjawab lah. Dua-dua tak menjawab ni. Kemudian dia jawab, saya yakin lah. Soal macam tu lah ayat dia. Saya lebih yakin dengan apa yang dia buat ataupun gambar dia sebelum ni. Jadi yang ni pun kata yakin, yang ni pun kata yakin. Hampa lagu mana? Hampa nak minta Pak Long pilih yang mana? Pak Long ni kalau tengok pada video-video orang putih ataupun video-video luar negara, dia lebih mengatakan apa yang sama macam Pak Long. Jadi Pak Long lah ni kita tak dapatlah nak tengok sayap tu dengan lebih yakin, sebab melihat pada sayap tu tidak memberi 100% ketepatan untuk jantan atau betina. Sebab tu bila Pak Long hantar kepada pembeli-pembeli Pak Long, depa kata, apa ni, hak ni kami minta betina, pasal apa dapat jantan. Hak ni pula kami minta jantan, pasal apa dapat betina. Taklah semua, tapi ada juga yang betul. Masalah lah ni macam mana kita nak buat?
Pak Long terpaksa tunggu dia tengok balung pula. Bila balung tu masa kemerah-merahan itu adalah jantan. Cara yang terbaik adalah kita kena jual anak ayam yang berumur lebih daripada sebulan. Untuk tu Pak Long mohon maaf kepada Otai A, Otai B, sebab Pak Long buat keputusan ni untuk buat video sikit, tapi minta maaf Pak Long tak sebut nama siapa-siapa dan hampa pun tak perlulah mention siapa-siapa. Jadi Pak Long masih berpegang pada gambar yang macam ni untuk nak bagi pada hampa. Selain daripada tu, Pak Long juga mencari alternatif lain ataupun cara-cara lain untuk menentukan jantan ataupun betina. Tak semua kita dapat melihat jantan ataupun betina pada ayam dengan lebih tepat. Kalau anak kambing, kalau anak lembu, boleh. Sebab anak kambing, lembu, bila dah lahir saja, nampak dah. Potek tu duduk kat mana? Potek tu duduk di bawah, jantan lah. Kalau tak ada, betina lah. Ada putih susu, itu betina. Mudah aja. Itu kambing ataupun kucing. Yang berkaki 4 mudah. Yang berkaki 2 macam ni, ayam itik memang susah sikit. Jadi video tak perlu panjang-panjang. Perlu menerangkan apa yang berlaku terhadap video yang hari itu. Terima kasih banyak-banyak Otai A. Terima kasih banyak-banyak Otai B. Respon kepada pertanyaan Pak Long. Dan Pak Long tidak menyalahkan A, tidak menyalahkan B. Mari kita meraihkan perbezaan kita. Jadi kita ada pendapat kita sendiri dan hampa pun ada pendapat hampa sendiri, boleh WhatsApp Pak Long dan Pak Long berpegang kepada pendapat Pak Long. Alhamdulillah selama ni okey saja. Salam jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak hampa yang menonton channel Kebun Abah. Video pendek saja, moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.